Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Fauzizin dalam cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini kita menantikan sidang media ataupun sidang akhbar yang akan disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia terkait dengan perkembangan COVID-19. Jika ada saja signal yang akan dikongsikan oleh rakan saya akan bagi tahu. Ini adalah siaran langsung yang kami bawakan kepada anda. Tetapi untuk waktu ini cerita-cerita di sebalik berita, kalau di jam 2 petang tadi ada satu sidang media ataupun sidang akhbar yang dilakukan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Kalau boleh saya nak minta rakan-rakan saya di bilik kawalan kita mainkan sedikit ini yang daripada sepanjang lebih kurang 20-30 minit sidang media itu kami himpunkan, kami sebut sebagai listicle. Jadi ada beberapa perkara penting yang menjadi tumpuan dalam sidang media itu kami himpunkan untuk anda. Apa kata kita mainkan sedikit? Okey, itu tadi 5 perkara penting yang menjadi tumpuan dalam sidang akhbar ataupun sidang media Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang anda boleh terus ke astroawani.com. Juga Hilmi Malik rakan saya, ini adalah tugasan beliau pada hari ini untuk menghimpunkan ataupun ekstrak keluar apa yang boleh dijadikan bahan berita daripada sidang media itu. Anda boleh ke astroawani.com. Pemakaian pelitup muka wajib 1 Ogos ini 5 perkara utama dalam sidang media Ismail Sabri, dan ada beberapa perkara lainlah sepertinya tindakan tegas kepada premis makanan serta pengunjung yang gagal mematuhi prosedur operasi. Dan satu lagi kalau boleh saya nak tunjukkan dan saya bawakan kepada anda juga di astroawani.com yang mana Helmi Malik juga menulis tentang berkaitan dengan dalam sidang media itu berkaitan dengan tiada had pengunjung pada Aidiladha namun keadaan boleh berubah. Ini juga daripada Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana mengatakan perayaan Aidiladha yang bakal disambut pada 31 Julai ini tiada ketetapan pada waktu ini tiada ketetapan yang diumumkan oleh kerajaan berkaitan dengan had jumlah pengunjung. Okey, kita nak bercakap tentang sambutan Aidiladha. Kita tahu kalau diikutkan hari ini menjelanglah pada minggu hadapan lebih kurang 1 minggu lagi lah kita umat Islam akan meraikan ataupun merayakan Hari Raya Aidiladha. Jadi Helmi Malik beberapa hari lepas ditugaskan untuk membuat satu liputan ataupun buat satu tugasan untuk meninjau bila mana kita bercerita tentang norma baharu ataupun kebiasaan dan juga kelaziman baharu. Kita tahu ibadah korban tahun ini dibenarkan dilakukan dan pastinya perkara itu juga dimuat naik ada beberapa SOP dan juga peraturan. Nanti saya akan tunjuk diselitkan dalam laman web ataupun pautan di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Sebentar nanti saya akan tunjukkan, tetapi untuk waktu ini Helmi mungkin boleh kongsikan tinjauan ataupun tugas itu buat di Putrajaya. Betul. Mungkin boleh kongsikan sedikitlah sebab dalam laporan berita Helmi kongsikan ada 6 lokasi yang telah dikenal pasti dan juga selaras bagi aktiviti ibadah korban khususnya di Putrajaya. Betul. Bagaimana persiapan yang dilakukan bagi komuniti ataupun mereka yang berada di Putrajaya menjelang pada perayaan ataupun sambutan Hari Raya Aidiladha? Okey, baik. Terima kasih Fauzi. Kalau kita lihat sebelum ini sambutan Aidiladha ni tiada had. Maksudnya boleh dilakukan di masjid, di surau dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita lihat apa penetapan ataupun pendirian yang diletakkan oleh pihak Perbadanan Putrajaya sendiri, di mana sebanyak 6 lokasi sahaja pada tahun ini yang telah pun ditetapkan. Mereka menyelaraskan semua 6 lokasi ini untuk diadakan bagi lokasi tujuan ibadah kurban ini. Jadi kalau kita lihat ini yang di visual ini adalah merupakan salah satu lokasi di Putrajaya yang telah pun ditetapkan sebagai pusat yang untuk berlangsungnya aktiviti ibadah kurban. Di mana itu ya? Ini di kawasan Putrajaya berhampiran dengan Presin 6 kalau tak silap saya. Presin, okay. Sebenarnya dia 6 lokasi itu dipecahkan dengan pelbagai presin. Okey, dan difahamkan bagi setiap lokasi ini
hanya 30 petugas sahaja dibenarkan dan di mana 30 petugas itu akan dikendalikan oleh MPP iaitu Majlis Persatuan Penduduk. Jadi di mana dari segi sudut agihan, penyembelihan dan juga pengagihan dan sebagainya hanya dibuat oleh pihak MPP ni. Jadi tak adalah orang ramai datang untuk keluar berduyun-duyun lepas nak beratur ke apa. Jadi ia dah lebih sistematik lah saya lihat. Itu yang tugasan yang dibuat oleh Hilmi pada Isnin ataupun Selasa lepas. Dan kalau boleh seperti yang saya janjikan sebentar tadi, saya nak tunjukkan, saya kongsikan kepada anda SOP ataupun Standard Operasi Prosedur berkaitan dengan ibadah korban. Ini pautan di laman web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Anda boleh baca berkaitan dengan ibadah korban yang merangkumi lokasi yang sesuai bagi pelaksanaan ibadah korban kecuali kawasan yang diisytiharkan PKPD ataupun disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan. Itu kawasan yang tidak dibenarkanlah. Dan juga anda boleh baca beberapa lagi SOP-SOP yang digariskan, antaranya semua aktiviti berkaitan ibadah korban dibenarkan kecuali melibatkan individu yang dilabelkan ataupun individu yang dikaitkan sebagai PUI ataupun Person Under Investigation. Dan juga beberapa lagi arahan tetap seperti yang anda boleh baca di laman web Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berkaitan dengan SOP ibadah korban. Baiklah, Helmi juga menemu bual Presiden Perbadanan Putrajaya Dato' Dr. Amiduddin Hashim, yang mana Dato' Dr. Amiduddin menjelaskan seperti yang saya kongsikan kepada anda tadi berkaitan dengan SOP dan juga peraturan yang telah pun ditetapkan. Ada satu perkara yang mungkin saya nak minta Helmi kongsikanlah sedikit penjelasan dan juga pencerahan, kerana menurut Dato' Dr. Amiduddin, kalau satu lokasi tu had aktiviti korban tu 45 ekor lembu saja. Ya, betul. So maksudnya kalau 6 lokasi tu, bagi satu lokasi tu ada 45 ekor saja yang dihadkan. Dan bagi satu lokasi tu sebenarnya ada 2 sesi. Maknanya mereka meletakkan sama ada dilakukan di sebelah pagi ataupun petang, dan sekiranya kalau tak sempat siap bagi satu hari tu, yang dia akan dipecahkan kepada hari yang kedua. Dan pastinya kalau kita melihat kepada kalau dibandingkanlah sebelum, kita tahu tahun ini kita sering menyentuh tentang norma baru ataupun kelaziman kebiasaan baru akibat pandemik COVID-19, dan sudah tentu bukan saja ibadah korban, macam-macam segala pelakuan aktiviti kita juga berubah. Dan pastinya bila kita bercakap tentang norma ataupun kelaziman baru ini, sedikit sebanyak bagi mereka ataupun masyarakat yang berada di kawasan itu ada timbul kerisauan dan juga kebimbangan. Berkaitan dengan kebersihan, selain daripada keselamatan itulah. Adakah perkara itu juga menjadi kebimbangan yang sama tentang SOP yang dijalankan, tentang kerisauan? Kita tahu dalam tempoh seminggu dua ni angkanya kembali melonjak kepada 2 digit. Jadi mungkin Helmi, saya pasti Helmi juga berkesempatan, selain daripada membuat tijawai itu, berkesempatanlah untuk bertanya-tanya kepada mereka yang berada di situ tentang tahap keyakinan atau mungkin ada kebimbangan yang disuarakan oleh mereka menjelang kepada ibadah korban nanti. Okey, kita pasti menyentuh mengenai soal kebimbangan ni, pastinya ada di kalangan orang ramai, terutamanya penduduk di kawasan situ. Jadi kalau kita lihat antara pendekatan yang diambil daripada pihak Perbadanan Putrajaya ini, di mana mereka memang menempatkan individu yang ditugaskan saja. Maksudnya tiada penglibatan daripada orang luar. Kalau kita lihat Fauzi sebelum ni, ibadah korban ni kalau dilakukan di masjid, di surau dan sebagainya, ada segi daripada ahli karya, daripada kawasan penduduk yang datang untuk sama-sama bantu untuk menguruskan daging korban dan sebagainya. Tapi kalau kali ini kita lihat ia telah pun ditetap, disusun dan telah pun di-arrange orangnya bagaimana untuk sesiapa yang hanya bertugas di kalangan 30 petugas itu. Dan kalau kita lihat juga MPP antara pihak yang bertanggungjawab dalam menguruskan, di mana Majlis Persatuan Penduduk yang akan menguruskan segala daripada segi sudut pengagihan dan juga penyembelihan. Dan juga menyentuh mengenai dengan lokasi yang telah dipilih ini, antara faktor utama yang menjurus kepada pemilihan lokasi ini ialah sesuatu tempat itu perlulah jauh daripada punca air dan perlu mempunyai kawasan yang luas. Ini antara syarat-syarat yang diletakkan oleh pihak Putrajaya. Kalau kita lihat 6 lokasi yang telah dipilih ini, antaranya jauh daripada punca air. Kalau kita lihat, pasti daging korban ini perlu daripada segi sudut sisanya perlulah diuruskan dengan baik, dan kita tak nak elakkan bau dan sebagainya. Jadi mereka memilih tempat itu memang di kawasan yang strategik
yang bersesuaian dengan proses untuk ibadah korban ini. Bila mana Helmi ada sebut tentang komuniti masyarakat, kita tahu bila mana kita menjalankan atau kita menjalani ibadah korban kalau tahun-tahun sebelumnya meriah dengan masyarakat bila melibatkan ibadah korban ni, aktiviti macam-macam ya, selain daripada aktiviti penyembelihan tu, melapar, pengagihan daging juga. Tapi bila mana kita bercakap tentang kita berada dalam fasa pandemik, kita berada dalam norma baharu, kelaziman baharu, sudah tentu kemeriahan itu belum lagi berlangsung, tetapi sudah tentu komuniti ataupun masyarakat itu kita sering kali bercakap tentang peranan yang boleh dimainkan oleh mereka. Kerajaan telah membenarkan ibadah korban ini dilakukan dalam skala yang ditetapkan, seperti yang disebutkan ada 30 orang, had lembu juga ditetapkan. Mungkin boleh dikongsikan apa yang boleh dimainkan, peranan apa yang boleh dimainkan oleh masyarakat itu bila mana kebenaran ini telah diberikan daripada kerajaan kepada rakyat untuk menjalani ataupun menjalankan ibadah korban. Tetapi dalam konteks kita nak cakap memperkasakan peranan komuniti dan juga masyarakat, apa yang boleh mereka lakukan? Okey, seharusnya bagi saya masyarakat perlu faham dengan situasi yang kita hadapi sekarang ini, di mana apa yang penting sekarang ni kalau kita lihat, apa yang penting adalah ibadah korban ini dapat diteruskan juga walaupun dalam keadaan pandemik dan keadaan semasa situasi COVID-19 ini. Tapi kita lihat apa yang telah mereka buat ataupun daripada segi kelonggaran yang diberikan, di mana ibadah korban ini masih boleh dibenarkan untuk dijalankan. Tapi bagaimanapun perlulah mengikut SOP yang telah pun ditetapkan dan telah pun mengikut antara petugas-petugas yang telah pun ditetapkan bagi satu lokasi. Kalau kita lihat memang sebelum ini kita faham ramai masyarakat yang ingin mengambil bahagian. Kalau kita lihat dulu ada kanak-kanak, semua ada yang keluarga bawa anak-anak mereka untuk lihat sendiri bagaimana proses ibadah kurban. Mungkin pada kali ini tidak dibenarkan.